Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membentangkan satu tugasan yang telah diamanahkan kepada kami di bawah satu tajuk hadis palsu dalam kalangan masyarakat dan kesannya. Istilah hadis maudhu' ni berasal daripada dua gabungan kalimah Arab iaitu al-hadis dan al-maudhu'. Al-hadis dari segi bahasa bermaksud al-jadid iaitu bermaksud baharu dan juga bermaksud al-khabar iaitu cerita. Manakala dari segi istilah pula al-hadis ni bermaksud sesuatu yang disandarkan ataupun dikaitkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama ada perkataannya, perbuatannya, takrir, sifat akhlak dan sifat semula jadinya. Pada kalimah yang kedua iaitu al-maudhu'. Dan dari segi bahasa, al-maudhu' ni berasal daripada kalimah fi'il wada'a yang bermaksud menghina, mengurangkan, merendahkan, mencipta dan lain-lain yang sama maksud dengannya. Manakala dari segi istilah, al-maudhu' ni sesuatu yang dicipta dan disandarkan bukan pada haknya. Seterusnya, hadis maudhu' apabila digabungkan antara dua kalimah itu, maka hadis maudhu' ni diertikan dengan sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama ada perkataannya, perbuatannya, takrir, sifat akhlak dan sifat semula jadinya secara rekaan dan dusta semata-mata. Kedudukannya sebagaimana yang telah dinyatakan oleh ramai ulama, kedudukan hadis maudhu' ni adalah seburuk-buruk hadis dhaif. Hadis maudhu' juga dikenali dengan beberapa istilah, iaitu yang pertama al-maudhu', yang kedua adalah aslun lahu iaitu bermaksud tiada asal baginya, yang ketiga al-batil, yang keempat la isnadul lahu tiada sanad baginya, yang kelima laisa marfu'an bermaksud tidak sampai, dan yang keenam yang terakhir la ya'rif bihadza yang bermaksud tak diketahui dengan lafaz ini. Hukum berdusta, meriwayatkan dan beramal dengan hadis palsu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta di atas namaku, maka siaplah tempatnya di dalam neraka. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La takdzibu alayya fa innahu man kadzaba alayya falyalijin nar." Janganlah kamu berdusta di atas namaku, kerana ia iaitu yang berdusta di atas namaku, maka tempatnya adalah neraka. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man haddatha anni bihadithin yura annahu kadhib, fahuwa ahadul kadhibin." Sesiapa yang menyampaikan daripadaku suatu hadis yang pada sangkaannya adalah dusta, maka dia adalah termasuk dalam kalangan yang berdusta. Hukum berdusta dan meriwayatkan hadis palsu. Berdasarkan beberapa hadis di atas, jelaslah kepada kita bahawa ancaman yang cukup keras diberikan terhadap pendusta-pendusta terhadap hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu, dapat kita simpulkan bahawa hukum berdusta di atas nama Nabi Muhammad SAW adalah haram secara jelas berdasarkan nas-nas di atas. Para ulama juga menyatakan bahawa tidak dibolehkan atau haram bagi kita meriwayatkan hadis palsu apabila diketahui akan keadaannya, melainkan bagi menjelaskan akan kepalsuannya. Hukum beramal dengan hadis palsu. Menyampaikan dan beramal dengan hukum yang berasaskan hadis palsu adalah haram dan berdosa. Oleh sebab itu, hukum hakam tidak terbina atas hadis palsu. Menyandarkan sesuatu amalan, kata-kata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa sebarang bukti daripada Al-Quran atau hadis sahih adalah perkara yang bid'ah dan diharamkan oleh Islam. Beramalkan dengan hadis palsu akan menyebabkan umat Islam sesat sekaligus beramal dengan sesuatu yang tidak betul. Lebih bahaya lagi apabila hadis palsu yang disampaikan itu boleh menyebabkan umat Islam mengamalkan syirik atau khurafat. Seterusnya, punca penyebaran hadis palsu. Penyebaran hadis palsu boleh dianggap sebuah wabak yang boleh merosakkan dan menyelewengkan kefahaman seseorang terhadap agama. Yang pertama ialah sikap ambil mudah. Sikap sesetengah pendakwah yang ambil mudah dengan menyebarkan hadis tanpa usul periksa dan kajian serta rujukan pandangan ulama terhadap hadis tersebut merupakan antara faktor penyebaran hadis palsu. Tidak dapat dinafikannya baik para pendakwah untuk menyampaikan ilmu dan kebaikan kepada masyarakat. Namun yang menjadi masalah di sini adalah apabila hadis yang disampaikan tidak diteliti dahulu kedudukannya, sama ada ia benar-benar sahih atau hanya sekadar perkataan yang bersandarkan secara dusta ke atas nama kemuliaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Hal ini disebabkan mereka ini sudah lanjut usia serta kurang dalam mendalami pembelajaran hadis.
Yang kedua ialah sikap fanatik yang tinggi. Kebanyakan masyarakat bersikap terlalu menyanjung tinggi para pendakwah atau sesebuah kumpulan sehingga tidak dapat membezakan di antara menghormati para penceramah dan memuja mereka. Islam menuntut manusia agar menghormati mereka yang memiliki ilmu. Walau bagaimanapun, ini tidak bermakna kita boleh meletakkan mereka ke tahap yang terlalu tinggi seolah-olah mereka tidak pernah melakukan kesilapan. Seperti kata Al-Imam Al-Zahabi, setiap orang boleh diambil dan ditolak pendapatnya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita terima segala ucapannya. Adapun manusia yang lain kita dibenarkan menerima atau menolak pendapat mereka berdasarkan kajian. Bismillahirrahmanirrahim. Ismi Sofia binti Fauzi. Dan saya pula akan menerangkan tentang penyebaran hadis palsu, dan antaranya ialah disebabkan sikap ta'assub atau fanatik, dan juga hadis palsu sebagai satu ciptaan ahli zuhud dan mutadayyin jahil, dan juga sebab intisyar, sebab penyebaran hadis palsu pada zaman ini. Seterusnya saya akan menerangkan bagaimanakah cara untuk mengenali hadis palsu. Ciri-ciri hadis palsu ini dapat dikenali dengan mengkaji sanad dan juga matan hadis. Yang pertama, berdasarkan sanad, suatu hadis itu adalah palsu apabila perawi itu sendiri mengaku bahawa dia memalsukan hadis tersebut. Yang kedua, perawi hadis tersebut terbukti merupakan pendusta, iaitu setelah kita mengkaji sejarah hidupnya terdapat petunjuk bahawa dia berdusta. Yang ketiga, perawi tersebut memang dikenali sebagai seorang pendusta dan pemalsu hadis. Seterusnya, kita juga dapat mengenal pasti hadis palsu berdasarkan matan hadis tersebut. Yang pertama, apabila lafaz yang digunakan tidak fasih dan tidak sesuai dengan kefasihan, kebaikan dan kesopanan bahasa Rasulullah SAW. Yang kedua, hadis tersebut bercanggah dengan sumber sahih iaitu Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, hadis yang mengandungi unsur mujazafah iaitu berlebihan dalam penetapan pahala dan dosa. Yang keempat, hadis tersebut bercanggah dengan fakta yang nyata ataupun tidak logik untuk diterima akal. Cara contoh hadis palsu. Hadis pertama bermaksud tidak akan masuk syurga anak perzinaan sehingga 7 keturunannya. Hadis ini terbukti palsu kerana ia bertentangan dengan kandungan ayat Al-Quran yang menyatakan bahawa seseorang yang berdosa tidak akan menanggung dosa orang lain. Seterusnya, hadis yang bermaksud barang siapa mengucapkan tahlil la ilaha illallah, maka Allah SWT menciptakan dari kalimat itu seekor burung yang mempunyai 70,000 lisan, dan setiap lisan mempunyai 70,000 bahasa yang dapat memintakan ampun kepadanya. Hadis ini mengandungi unsur mujazafah iaitu berlebihan dalam penetapan pahala, maka hadis ini ialah hadis palsu. Akhir sekali, hadis palsu yang bercanggah dengan fakta yang nyata dan tidak logik seperti terung ubat segala penyakit. Seterusnya ialah kesan penyebaran hadis palsu terhadap umat Islam. Kesan yang pertama ialah boleh menyebabkan syirik kepada Allah. Contoh hadis ini, sekiranya kamu beriktikad pada sesuatu batu, maka batu itu akan memberi manfaat kepada kamu. Sudah jelas dalam hadis ini mempunyai ciri-ciri penyembahan berhala. Jadi, jika seseorang itu beriman kepada hadis ini, maka dia telah syirik kepada Allah. Sebagai seorang yang beriman, kita tidak boleh bergantung harap kepada sesuatu benda melainkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kesan seterusnya ialah dapat merosakkan pembangunan umat Islam. Kebanyakan hadis palsu menolak keduniaan. Hal ini dapat melemahkan pembangunan orang Islam kerana hanya memikirkan akhirat dan langsung mengabaikan perkara-perkara keduniaan. Sememangnya sebagai seseorang yang beriman harus mementingkan akhirat. Namun, terdapat banyak hal dan tanggungjawab kita sebagai seorang manusia di dunia ini harus kita selesaikan. Jadi, kita mestilah menjadi seseorang yang berguna di dunia dan di akhirat. Kesan yang seterusnya adalah pengabaian hadis sahih. Kesan yang pasti tentang penggunaan hadis palsu ialah pengabaian hadis sahih. Seandainya seseorang menggunakan hadis palsu dalam satu majlis, hadis sahih akan tersisih dan tidak mendapat tempat yang sepatutnya. Ini dapat menyebabkan umat Islam berasa janggal mendengar hadis sahih, sedangkan hadis sahih merupakan hadis daripada Nabi SAW sendiri. Ini adalah di antara musibah yang terbesar kepada umat Islam dengan menjatuhkan martabat populariti hadis. Dia juga termasuk dalam agenda musuh-musuh Allah SWT untuk menyesatkan kita. Kesan yang seterusnya ialah merosakkan pendirian umat Islam. Hadis palsu dapat merosakkan pendirian agama dan meragukan umat Islam terhadap ajarannya. Hadis palsu dapat memberi kesan yang cukup besar kepada keimanan, keyakinan dan ketakwaan kita.
Amalan suci berkemungkinan ditinggalkan kerana terdapat amalan lain yang lebih berbaloi dan menguntungkan. Dengan itu, wujudlah umat yang tidak tegar dan tidak bersemangat mengamalkan ajaran Islam. Sebagai contoh, golongan munafik benci terhadap agama Islam. Mereka ialah Abdul Al-Karim bin Abi Al-Aujab dan Muhammad bin Sa'id Al-Masluk yang telah menghasilkan sebanyak lebih kurang 4,000 hadis palsu. Akibat daripada hadis palsu ini, pendirian dan pegangan umat Islam akan menjadi lebih lemah. Hadis palsu dalam masyarakat Islam adalah menjejaskan nilai kewibawaan masyarakat Islam dalam agama. Penyebaran hadis palsu secara meluas pastinya menggambarkan kelemahan masyarakat Islam dalam mempertahankan sumber hukum Islam sendiri. Imej agama Islam akan terjejas kerana umat Islam akan dilihat sebagai umat yang lemah dari fikirannya dalam menangani isu hadis palsu. Umat Islam seperlunya bertindak proaktif dalam menangani penyebaran hadis palsu yang secara meluas yang dilihat pada zaman kini. Kesan yang terakhir adalah merosakkan pegangan akidah yang murni. Berpegang kepada hadis adalah merupakan kewajipan bagi seorang Muslim supaya kehidupannya sentiasa berlandaskan syariat Islam. Penyebaran hadis palsu dalam masyarakat akan menimbulkan syak wasangka dan ragu-ragu. Mereka akan mula mengabaikan kepentingan hadis sahih dan mereka mula terpengaruh dengan hadis palsu. Pegangan akidah seorang Muslim akan mula terjejas disebabkan pengaruh hadis palsu ini.